Sinar Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin Habibina al-Karim wa Rasulina al-Azim wa syafi'ina yawmal qiyamah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang mudah-mudahan kita semua sebelum sahabat semualah yang berada di luar sana untuk kita bersama-sama berkongsikan program ini dengan share link mungkin dalam grup WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Okey, semua boleh dengar eh? Okey, sementara kita tunggu, boleh share dalam seminit ni. Okey. Okey, bagi lebih memberkati majlis ilmu kita pada pagi ni, seperti biasa kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, tuan-tuan, puan-puan, para penonton semua, bersama-sama kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita, kelalaian kita sepanjang hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan seterusnya bersama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama tuan-tuan, kita baca bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan izin Allah dapat kita bersua sekali lagi dalam program Santai Janji Sampai. Jadi alhamdulillah pada pagi ini masih lagi kita bersama-sama dengan para penonton kita yang mungkin daripada laman Facebook State, bahagian pelajar MMU, daripada SDA, bahagian pembangunan pelajar MMU, dan juga daripada sahabat-sahabat kita daripada selatan, Persatuan Bangsa Johor. Apa khabar orang
orang selatan ni. Harap-harap kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pagi-pagi ini adalah satu pertemuan kerana Allah dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi muslimin muslimat sekalian, pada slot kali ini ataupun pada sesi hari ini, Saidul Ayyam ini, kita sebenarnya telah masuk bagi siri yang ketujuh bagi program Santai Janji Sampai ini. Tapi kelainannya pada pagi ini, muslimin muslimat, para penonton sekalian, hari ini saya tidak berkeseorangan lah. Biasa saya cakap seorang-seorang. Hari ini kita jemput ada penceramah yang hebat, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Fahim Robani, yang merupakan pensyarah di MMU kampus Melaka. Jadi pada pagi ini, insya-Allah beliau akan menyampaikan ataupun mengupas bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijriah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, mudah-mudahan dengan perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Fahim nanti akan memberikan kepada kita kefahaman, walaupun mungkin tak banyak, kefahaman apakah yang dimaksudkan, mungkin berkaitan dengan hijrah, penghijrahan, dan bila kita sebut tentang hijrah adalah perubahan daripada mungkin sebelum ni kurang baik ke arah yang lebih baik insya-Allah. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Fahim. Apa khabar Ustaz Fahim? Dengar tak? Tak dengar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat. Khabar ni Sihat. waras ni, Waras. Alhamdulillah. Sihat orang tua. Dengan saya kena pakai, saya cakap Jerman sikit. Okey, bagi tidak lebih buang masa lah, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Fahim untuk menyampaikan pengisian dia pada pagi ni insya-Allah. Falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Lutfi. Alhamdulillah, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi, sahabat saya, dunia dan akhirat insya-Allah mudah-mudahannya. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bakit, dan begitu juga terima kasih saya kepada orang-orang Johor yang sebahagiannya ada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan dapat kata lebih bersilaturahim lah lagi lepas ni insya-Allah mudah-mudahannya. Baik, alhamdulillah, kalau dengan bak kata Ustaz Lutfi tadi pun kita nak bincang satu tajuk yang kita sifatkan amat relevan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita seharian ni, yang mana sebenarnya adalah di atas paksi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Baik. Dia sebenarnya kalau untuk kita bercerita dan untuk kita bercakap berkaitan dengan hijrah ni, sebenarnya dia ada banyak perspektif, dia ada banyak perspektif, dia ada banyak sudut pandang yang kita boleh guna dan kita boleh kupas sebenarnya. Dan pastinya juga saya yakin dan percaya kita semua maklum apa yang dimaksudkan dengan hijrah itu sendiri. Cuma mungkin untuk pada pagi ini saya memilih untuk kita cuba mengambil beberapa dasar dan beberapa perkara-perkara yang saya boleh sifatkan sebagai anchor untuk kita perhatikan bahawa itulah sebenarnya yang kita kena jadikan kita jadikan sebagai satu panduan utama dalam kehidupan kita insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan jangan risau, Ustaz Lutfi dia tak akan senyap sahaja. Dia akan menyampaikan juga kepada tuan-tuan. Ini hebat ni dia hebat. Tu kita kena ni. Okey, kita kena hargai dia dengan kehadiran dia insya-Allah. Okey, baik. Okey tuan-tuan. Secara umumnya, sebelum saya nak masuk pada apa yang kita nak bincangkan secara dasar dan prinsip ni, pertamanya saya rasa majoriti daripada kita mengetahui bahawa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah pada ketika tu yang namanya Yathrib, pada hakikatnya dia tidak berlaku dalam bulan Muharram.
Dia tidak berlaku dalam bulan Muharram. Baginda Nabi SAW dia mula bergerak untuk berhijrah bersama sahabat karibnya yang juga merupakan ayah mertuanya juga pada Nabi SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka mula bergerak pada bulan Safar. Mereka bergerak pada bulan Safar. Cuma perjalanannya tadi itu, jadi nanti kata bukan Muharram. Tidak. Jadi maksudnya persoalan berkaitan dengan ma'al hijrah ataupun kata takwim hijrah itu yang kita mulakan daripada Muharram tu ada dia punya ceritanya sendiri. Baik, yang itu kita ketepikan dululah. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya di situ dah ada satu persoalan yang memang kita kena cukup jelas bagaimana tentang perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan sebaik-baiknya juga tuan-tuan untuk kita sekadar makluman, Yathrib tadi itu adalah satu nama yang tidak digemari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pandangan yang menunjukkan bahawa ianya merupakan nama kepada ketua Yahudi yang membuka ataupun meneroka kawasan tersebut pada awalnya. Jadi baginda Nabi SAW dia kurang gemar. Sebab itu antara perkara pertama yang baginda Nabi SAW lakukan bila sampai saja di sana ialah Nabi tukarkan nama tu daripada Yathrib kepada Madinatul Munawwarah, yakni bandar yang bercahaya. Jadi di situ saja sebenarnya tuan-tuan kita dah dapat satu dah. Nama tu sebenarnya adalah amat signifikan dalam kehidupan manusia. Mempunyai nama yang baik, mempunyai nama yang mempunyai maksud yang baik, amat diambil kira dan ditekankan dalam Islam. Jadi kita kena tengok nama kita balik dah. Kan? Kita kena tengok nama kita balik. Nama kita ni satu sudutnya masa kita lahir dulu kita tak ada pilihan sebab ibu dan ayah kita yang meletakkan perkara tersebut, meletakkan nama tersebut kan. Tapi bila kita dah jadi ibu, bila kita dah jadi ayah, maka kita perlu pula memilih untuk menetapkan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik dan mempunyai makna yang baik supaya akan ada yang kita sifatkan membantu mudah-mudahannya dengan panggilan tersebut akan menjadi doa membentuk karakter yang baik, saleh dan salihah insya-Allah. Itu daripada awal lagi sebenarnya baginda Nabi SAW dah sebutkan, dia dah berikan gambaran kepada kita. Baik. Okey. So, kalau kita perhatikan dalam konteks ini, maka saya yakin dan percaya kita tahu bahawa hijrah pada peringkat awalnya adalah berkaitan dengan daripada berubah daripada satu tempat kepada satu tempat. Macam tadilah, Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Baik. Tempat ke tempat. Mim makanin ila makanin. Itu kalau dalam bahasa Arab ni lah selalu disebut sedemikian. Baik. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini tuan-tuan, bila yang dimaksudkan ni secara mudah secara ringkas saja sebab kita nak bincang perkara lain ialah apabila daripada tempat ke tempat ni sebenarnya itu adalah pada ketika dahulu. Apa yang dimaksud ketika dahulu tu? Daripada kota Mekah yang tidak bersifat Islamik kepada satu tempat yang bersifat Islamik. Sebab pada dasarnya baginda Nabi SAW dah menghantar utusan baginda Nabi SAW seperti mana Sayyidina Musa bin Umair radhiyallahu an awal ke sana untuk buat tapak semayan. Tu kalau boleh saya istilah demikianlah. Macam tapak semai untuk tanam benih-benih Islam, tanam benih-benih iman di Madinah terlebih dahulu. Tu pun kita dapat satu dah. Nama satu hal, kemudian apa yang patut kita susuli kemudiannya. Maksudnya dengan yang namanya sesuatu yang baik supaya akan mudah untuk berkembang dan sebagainya. Itu antara yang kita akan bincang nanti. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan di sini, kita akan nampak bahawa selepas daripada baginda Nabi SAW, kata sampai ke Madinah, di situ ada beberapa perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, baik. Cuma sebelum kita nak masuk dalam perkara ni, ni dia. Kita tarik ke depan sedikit. Kita tarik ke depan sedikit. Bila Fathu Makkah itu berlaku, bila Fathu Makkah itu berlaku pada 8 Hijrah. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, Nabi SAW ada keluarkan satu hadis. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyah. Atau kama ila akhir hadis. Baik. Nabi kata selepas daripada ni, lepas masuk saja kat kota Mekah, masuk ke kota Mekah 8 Hijrah, ni tarik ke depan 8 Hijrah,
Maka Nabi keluarkan satu hadis, Nabi kata lepas ni tak ada hijrah lagi dah. Apa maksud tak ada hijrah? Tak ada perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Sebab Mekah waktu tu daripada non-Islamik dah jadi Islamik. Sebab Nabi dah masuk. Nabi dah duduk dalam Mekah. Baik. Melainkan ataupun hanya apa yang tinggal dalam hijrah ni, walakin jihadun wa niyah. Melainkan jihad, perubahan, transformasi dalam bentuk jihad. Jihad di sini yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW adalah kesungguhan dalam perkara-perkara kebaikan. Kesungguhan dalam perkara-perkara kebaikan. Waniyah, dan juga niat-niat untuk berubah ke arah perkara yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan nampak bahawa konteks yang Nabi SAW berikan kepada kita sebenarnya ialah bukan lagi dalam konteks fizikal. Tidak. Dia bukan dalam konteks fizikal semata-mata. Maksudnya nak kena, katakanlah kita tinggal di Melaka, lepas tu nak kena mesti pindah ke KL, cari orang jauh-jauh, katakanlah kita orang Johor kan, nikah dengan orang Perlis, kan. Dulu agaknya mungkin seronok lah kotnya Ustaz Lufi orang kata jauh-jauh sikit, tapi kalau katakanlah sejak hari-hari kebelakangan ni, sebelum PKP dulu kot kan, dapat berjalan-jalan kan, sekali kena kat highway, kau balik raya kan. Ada cabaran-cabaran baru dia dekat situ. Yalah, masing-masing lah kan. Baik. Okey. Tetapi nak menggambarkan bahawa perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain tadi itu benar, memang ada perbahasan juga pada kalangan ulama, tetapi yang hukum berpindah atau berubah, berhijrah yang kekal hukumnya sampailah kiamat adalah perubahan ke arah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sememangnya sabit dengan hadis yang lain. Bila Nabi SAW mengatakan bahawa al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, atau kama qala sadaqa Rasul SAW. Nabi kata bahawa orang yang sebenar-benarnya berhijrah ini, yang bertransformasi, yang berpindah dan sebagainya, yang sebenarnya siapa? Ialah yang dapat menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ bila kita nampak, kita kita cantumkan di antara hadis Nabi SAW tadi itu, maka kita akan nampak yang dituntut sebenarnya adalah kesungguhan. Yang dituntut adalah kesungguhan dalam untuk mengatakan bahawa makin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Lufi dan begitu juga kepada semua sekali, kita akan nampak di sini bahawa itulah sebenar-benarnya yang dimaksudkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini. Jadi sebab tu tuan-tuan, untuk kita masuk sedikit dalam perkara ini, maka mungkin Ustaz Lufi mungkin boleh orang kata kembangkan sedikit kot agaknya, insya-Allah, mudah-mudahannya kan. Sebelum saya masuk pada ada beberapa anchor dan sebagainya, untuk kita dapat kefahaman juga daripada sedikit sudut dan perspektif yang boleh kita perolehi daripada Ustaz Lufi juga, insya-Allah, mudah-mudahannya tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita jumpa sekejap lagi. Okey, right. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fahim. Itu baru sedikit pengenalan daripada Al-Fadhil Ustaz Fahim berkaitan dengan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, apa yang kita fahamkan tadi, yang dijelaskan oleh Ustaz Fahim tadi, sebenarnya mungkin hari ini kita tak faham ataupun mungkin kita tak tahu. Sebenarnya hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah berlaku pada bulan Muharram, tetapi berlaku pada bulan Safar. Jadi berkaitan dengan kalender Islam tu, itu menceritakan berkaitan ada hal yang lain, cerita yang lain. Jadi kita kena tahu dan faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula hijrah adalah pada bulan Safar. Jadi kemudian yang kedua yang boleh kita lihat, apa yang telah diperkatakan oleh Ustaz Fahim tadi, satu benda yang mungkin boleh kita lihat pada hari ini. Kadang-kadang untuk seseorang itu berubah daripada yang tak baik ke arah yang lebih baik. Satu benda yang mungkin sebelum ni perubahan dari sudut sikap kita, attitude kita, dan kena faham apa yang disebutkan tadi bahawa hijrah dah tak ada dah selepas pembukaan kota Mekah.
Yang ada apa? Iaitu berkaitan dengan perubahan diri kita, niat kita, nawaitu kita dan sebagainya. Jadi satu perkara yang disebut tadi yang boleh kita lihat satu perubahan adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kota Madinah ataupun Yathrib sebelum itu. Apa yang Rasulullah buat adalah menukar nama tadi daripada Yathrib kepada Madinah Munawwarah, iaitu bandar yang bercahaya bersinar. Maksud dia tuan-tuan, pernah tak kita dengar perkataan yang disebut rebranding? Kita rebrand balik, kita ubah balik. Maksud dia tukar ataupun penjenamaan tadi. Ia cukup penting apabila kita cerita berkaitan dengan perniagaan. Kan contoh orang tu dah berniaga mungkin berpuluh tahun, mungkin dah berbelas tahun. Tetapi perniagaan masih lagi dalam tahap yang sama, tak ada perubahan langsung. Tak ada orang kata meningkatkan dari segi awareness ataupun pelanggan ni tahu kewujudan perniagaan kita, tak ada perubahan. Tetapi satu benda yang perlu dilakukan, orang kata tindakan berani untuk berubah antara yang boleh dibuat oleh seorang peniaga ataupun seorang ahli bisnesmen, mereka perlu yang dikatakan rebrand balik produk mereka, penjenamaan perniagaan mereka. Mungkin dari sudut namanya. Ada orang bila dalam perniagaan kadang-kadang nama ni terlalu panjang, sukar orang nak ingat. Tapi bila hanya sekadar mungkin bila kita tengok hari ini perniagaan-perniagaan ataupun syarikat-syarikat gergasi yang besar kan, yang besar, mereka menggunakan nama syarikat mereka, perniagaan mereka dengan nama yang pendek. Contohlah bila kita tengok berkaitan dengan peralatan sukan, Nike kan, maksud dia kalau perniagaan yang lain Pasaraya, benda yang mudah, contoh Maidin ataupun apa Ion ataupun apa Tesco dan banyak lagi, ataupun jenama yang lain makanan Maggi, Milo, banyak benda tapi nama tadi nama yang pendek. Jadi sebagai seorang perniagaan, rebranding ataupun penjenamaan semula satu benda yang cukup mudah, dan inilah sebenarnya dah lama dah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kena berani untuk melakukan perubahan. Yang pertama, diri kita lah. Berapa ramai hari ini dia nak berubah, tetapi dia tidak berani untuk merubah diri dia daripada yang asal. Kan? Dia tak berani nak berubah penampilan dia. Mungkin sebelum ni, contohlah, bila dah 1443 Hijrah, ataupun contohnya lah berkaitan dengan perginya apa ni, Allah yarhamha apa, Siti Sarah kan. Maksud dia kat sana ramai boleh ambil iktibar dan pengajaran penghijrahan tu tadi. Bila kita lihat kat sana, kadang kita nak berubah, persoalannya yang menjadi kengkangan diri kita, musuh kita nak berubah adalah siapa? Bukan orang lain. Bukan sahabat kita, bukan ahli keluarga kita, bukan pasangan kita, tetapi kengkangan yang besar menjadikan kita tak boleh nak berubah adalah diri kita sendiri. Kita takut untuk berubah, diri kita takut untuk menerima kenyataan, diri kita takut untuk apa? Menghadapi situasi mungkin yang sukar dan sebagainya. Diri kita lah sebenarnya kadang-kadang menjadi musuh yang paling besar. Kenapa kita gagal untuk berubah? Contoh hari ini kita cerita berkaitan dengan aurat kan, khususnya bagi muslimat. Untuk berubah penampilan, saya yakin dan percaya banyak benda yang dia fikirkan. Apa orang akan kata pada dia? Kan? Kadang-kadang sahabat-sahabat ni ataupun kawan-kawan, mereka lebih suka mengungkapkan ataupun bercerita, memberi outcome yang pertama, dia akan memberi ulasan berkaitan dengan jawapan yang negatif. Dia tak sokong, tetapi negatif yang banyak. Alah, ni mesti kejap ni kau berubah ni. Betul tak? Alah, ni sekejap je nak berhenti rokok ni. Banyak kali dah kau try kan nak berhenti rokok, tak boleh-boleh. Nampak tak? Inilah kadang-kadang perkara-perkara yang menjadi apa, halangan kepada kita untuk berubah. Tetapi seandainya diri kita sendiri nak berubah, diri kita sendiri nak berubah, kita tak akan apa? Tak akan merasakan perkara-perkara di sekeliling dia ni, walaupun negatif, menjadi satu masalah yang besar. Yang masalah besar apa? Yang masalah besar adalah diri kita sendiri. Jadi seperti apa yang ditunjuki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, perkara antara selain mendirikan masjid kan, Rasulullah menukarkan nama tadi, rebrand balik. Kalau kita nak ubah diri kita menjadi seorang yang baik,
seorang muslimah, seorang muslim yang soleh dan soleha, kita ubah diri kita daripada dalaman sampailah luaran kita. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hijrah 1443 Hijrah ini insya-Allah memberikan kepada kita satu perubahan daripada yang mungkin sebelum ini kita biasa-biasa sebagai seorang hamba Allah kan. Kita jauh dengan perintah Allah. Kita jauh dengan taat dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi jauh dengan kadang-kadang mengabaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya serahkan kembali kepada penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Fahim. Macam di sekolah lah pula Okey Al-Fadhil, silakan Ustaz. Dia kalau kata orang-orang kita kata kan, biar ada kangen sikit lah kot agaknya. Bila hilang-hilang sikit tu kangen sikit kot agaknya. Wallahualam lah. Okey, baik. Okey tuan-tuan, terima kasih sangat pada Ustaz Lufi atas kupasan atas pencerahan yang lebih baik dalam kita memahami apakah itu hijrah. Dan saya nak petik daripada kata-kata Ustaz Lufi tadi tuan-tuan dan kita nak cuba kaitkan terus dengan tajuk tazkirah kita pada pagi ni, yakni tic-tac-toe hijrahku. Baik. Okey, kenapa kita nak tengok daripada perspektif tic-tac-toe tu? Okey, yang kita nak kait dengan hijrah. Baik. Sebabnya dia begini tuan-tuan. Secara umumnya dan secara fitrah manusia ni, dia sememangnya dia nak semakin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ada litaqarrub ila Allah. Dia nak makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Dan pastinya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan fitrahnya yang kadang-kadang dengan fahaman ilmunya, dengan kefahaman daripada yang diperoleh daripada pengalaman hidup dan sebagainya, kadang-kala dalam dia mengatakan aku kena berubah, aku kena berhijrah, aku kena buat sesuatu yang lebih baik dan sebagainya. Betul, itu yang dia nampak. Tetapi kadang-kadang dalam dia memangkah, yakni memilih memangkah untuk memilih apa yang dia nak hijrahkan tadi tu, kita nampak macam betul. Tetapi kadang-kala apa yang dilakukannya itu kadang-kala pula boleh tersasar silap-silap lebih jauh daripada sebelumnya. Di sini yang kita kena faham dalam konteks hijrah. Sebab tic-tac-toe yang kita selalu duk main, duk pangkah sana ke dan sebagainya, kita duk main bulat, adalah di mana apa yang kita cari, finishingnya itu adalah kemenangan. Finishingnya itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Finishingnya itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan. Itu jangkaan kita, itu apa yang kita letak pada matlamat. Baik. Tetapi kita juga tidak dapat menafikan bahawa dalam kita kita main tic-tac-toe tadi tu, kita kalah. Kan? Kita rasa itulah tempat yang sepatutnya. Tetapi rupanya ada orang baca strategi kita, cara kita tadi tu, aku boleh perangkap kau. Jadi, kalau kita ambil dalam konsep tic-tac-toe, kita akan nampak bahawa seolah-olahnya, siapa yang baca strategi kita tu, sebenarnya? Syaitan. Yang itu yang tak tahan tu. Sebab dia dapat baca. Dia ni very sophisticated, tuan-tuan. Syaitan ni dia very sophisticated. Kalau kita tengok, kalau kita baca kitab Talbisul Iblis, ayat ni tipu daya syaitan, kita akan nampak bahawa banyak yang kalau kita tengok dalam dunia hari ini ni, sebahagian besar manusia mereka cuba untuk berubah ke arah kehidupan yang lebih baik. Mereka amat sedar bahawa ada sesuatu kekurangan dalam dirinya. Dia nak cuba makin elok. Tuan-tuan, kalau saya boleh berikan bayangan pada tuan-tuan lah, masa saya awal-awal dulu, ni waktu saya kecil dulu. Allah yarham ayah saya, dia pernah memberikan gambaran kepada persoalan hijrah ini pada ketika saya tanya dekat dia lah, dan begitu juga dalam dia nak memahamkan saya. Dia kata macam ni je, dia kata, Fahim, kalau kita ambil 1 tahun dengan 1 tahun kita hafal 1 doa, maka kalau 15 tahun ada berapa doa yang kita hafal? Maka saya kata 15 doa lah bah. Saya cakap macam tu. Baik. Kalau 40 tahun, 40 doa lah bah. Saya cakap macam tu. Baik. Okey. Dia kata itulah
hijrah. Apa secara tak langsung? Getting better. Makin baik, makin betul, makin bertambah. Malah kalau kita perhatikan dipandang pada satu sudut yang lain juga tuan-tuan, kan? Harta kita bertambah, gaji kita nak tambah, kan? Aset kita nak tambah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Quran khatamnya tak bertambah. Doa tak bertambah. Doa masuk tandas, doa makan, tu dia hafal. Lepas tu lain tak ada. So, dia macam tak kena. Ada sesuatu kekurangan di situ. Kan? Kita nak tambah aset, kita tick di situ. Tetapi kita macam terlepas pandang ada sesuatu yang lebih utama untuk kita bawa demi kebahagiaan kita di sana. Tu bahasa mudah dia. Kan? Jadi dalam arti kata ni, kalau kita ambil pertimbangan di situ tu, gambaran yang Allah yarham ayah saya beri kepada saya tadi tu, kita nampak sangat bahawa dalam kehidupan ni, hijrah, berubah, bertransformasi, ada ketikanya dia bukan bersifat orang kata kita ikut sahaja arus, tidak. Tetapi kita wajib untuk memilih dan kita kena pastikan bahawa pilihan kita adalah tepat. Saya rasa semua orang nampak kan, perasan kan, kalau kita tengok data-data yang sedia ada, nampak gayanya kita orang Malaysia ni setakat ni Johan lah. Kita lah Johan untuk obesiti di Asia setakat ni lah, kan. Tapi yang pastinya Ustaz Lufi tak masuk data, tak masuk. Okey, dia sentiasa cute saja. Okey, baik. Tu tak apa, tu tak ada masalah apa-apa. Nak kena belajar ambil ilmu dengan Ustaz Lufi ni, macam mana nak jadi cute betul-betul ni. Dia tak masuk dalam data. Saya rasa saya masuk kot. Lagi-lagi kena PKP ni kan. Okey, baik. Okey. Jadi tuan-tuan, dia tak obes. Dia orang kata dia overweight agaknya. Okey, baik. Okay, baik. So, boleh. Okay, so senang ceritanya sekarang ni ialah, kalau kita perhatikan dalam konteks ini tuan-tuan ya, kita akan nampak bahawa dalam hidup kita ini sebenarnya hijrahnya ada dua keadaan. Hijrah dalam erti kata transformasi, dalam erti kata berubah, sebenarnya ada dua. Ada dua bentuk. Pertamanya ialah hijrah dan transformasi yang tidak bersifat pilihan. Yang tidak bersifat pilihan. Maksudnya apa? Kita kena go through perkara tersebut. Kita terpaksa ikut. Suka tak suka, kita kena ikut. Contoh, untuk senang faham. Kita suka tenangnya waktu malam. Tapi, adakah malam itu berterusan? Tidak. Sampai siang, matahari terbit, maka siang akan mendatangi kita. Sama ada kita suka tak suka, dia tetap akan sampai. Itu kita pasti. Ada orang mungkin suka dengan suasana mendung sahaja dan sebagainya. Kata redup, tidak begitu panas dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya tidak sentiasa. Dia tidak kekal. Ada waktu terik akan sampai. Begitu juga dengan umur kita. Kita berhijrah semuanya tuan-tuan. Tanpa pilihan. Kan dulu kecil, comel. Kan keletah kita orang suka. Peluh kita orang suka. Kita tengah peluh masa kecil-kecil dulu pun, anak-anak kita, bayi-bayi kita sekarang ni pun, kalau kita cium dia tu, suka kita. Agak-agak peluh kita sekarang, ada orang suka. Silap-silap kita pun, silap-silap. Poinnya ialah, kita sebenarnya sedang berhijrah. Kita sedang berubah. Dan transformasi itu tanpa pilihan. Kita tak boleh pilih. Kita terpaksa ikut waktu tersebut. Baik, satu bentuk. Bentuk transformasi yang kedua ialah bentuk yang boleh bersifat pilihan. Kita boleh memilih tuan-tuan. Kita boleh memilih seperti mana kata Allah. Ini yang sabit dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada diri manusia itu ada jalan yang sifat fujur, maksiat, dan ada satu jalan lagi bersifat taqwa. Ada sistem yang kita boleh pilih. Nak jadi rajin atau nak jadi malas. Ada jalan dia. Nak bersungguh-sungguh ataupun kata sambil lewa. Ada. Sebab jalan tu ada. Kalau kita nak jadi kaya, ada jalan untuk jadi kaya. Maka pilihlah perkara tersebut. Kan? Kalau kita nak jadi kaya, tapi kita pakai jalan untuk kita katakan tidak jadi kaya,
malah backward mungkin lebih mundur, memang perkara tersebut akan berlaku. Sebab apa? It seems like we are the one who decide. Seolah-olah kita yang memutuskan, kita yang memilih, aku tak nak sungguh-sungguh, walaupun hatinya kata nak kaya, tapi jalan yang dia pilih tu adalah jalan yang tak tepat. Sebab tu kita kata macam tic-tac-toe. Sebab pilihan yang dibuat tu tidak jelas. Tuan-tuan, contoh macam ni lah kan. Kata obesity tadi kan. Okay, baik. Saya rasa dalam dunia hari ini ni, lagi-lagi Ustaz Lufi mungkin boleh bagi pandangan lah kan. Kalau kita perhatikan, bila dah kata obes tu, ramai nak kurus. Kan, kalau kita tengok produk-produk, iklan-iklan dekat media sosial dan sebagainya, ada banyak cerita tu. Nak kurus. Okey, baik. Soalan. Kurus tu kalau kita tanya kat dia, untuk hidup lebih sihat. Tak salah. Dia dah tik perkara tersebut. Okey. Tapi adakah tempat dan niat tu memang jelas? Sebab kadang-kadang minta maaf, ada sebahagian dia kurus, dia nak jadi kurus, dia kata sehat, platform untuk sehat. Tetapi bila kita perhatikan, kadang-kadang sebab ada sebahagian dia suka kata apa, dia publish kan, dia post dekat FB dia ke, kat social media ke dan sebagainya. Kadang-kadang daripada yang mungkin sebelumnya, kalau yang sebelumnya tadi tu kita sifatkan bahawa dia mungkin tutup aurat, bajunya agak longgar pasal nak cover-cover kan. Tapi sekarang jadi ketat. Kalau muslimat dah nampak aurat, dah mula ada legging kan, bentuk kaki nampak, bentuk badan nampak. Macam mana tu? Kalau dahulunya mungkin tudungnya agak labuh, sekarang dah mula senting sikit. Betul tak penghijrahan tu? Cantik tak tic-tac-toe yang sedang dimainkan tu? Sebab apa? Sekarang ni duniawinya mungkin, tetapi kita tahu bahawa yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah yang makin rapat dengan Allah, yang makin berhenti daripada maksiat, yang makin berhenti daripada dosa. Nampak tak tic-tac-toe yang sedang dimainkan, dan di mana sebenarnya tuju arah tuju sebenarnya yang dia pergi. Dia makin jauh, tuan-tuan. Dia makin jauh daripada Allah. Kadang-kadang ada sebahagian berniaga untuk kaya dan sebagainya. Tak salah. Tetapi kaya tu nak dibawa ke mana? Sebab pada dasarnya sekarang ni begitu juga kita faham dan kita mengetahui bahawa ada lebih kurang 3 ataupun 4 orang daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang kaya raya ni, tuan-tuan. Tapi kaya rayanya adalah untuk agama. Kan? Infak. Malah kalau tengok pada ibu kita, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa arda, kita nampak bahawa dia sanggup untuk miskin demi agama. Harta semua infak untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tic-tac-toe kita tu. Jadi kalau kita nak kurus, tak salah. Bagus untuk sihat. Tapi sihat tu nak dibawa ke mana? Kalau kita nak cantik, nak nampak muda ke dan sebagainya, tak salah. Sebab itu antara gambaran-gambaran kepada fitrah manusia. Silakan. Tetapi dengan mudanya itu, dengan makin bertenaganya itu, untuk apa? Jadi yang itu kita kena jawab. Yang itu kita kena jawab. Kalau kita macam tadi nak berniaga ke dan sebagainya, kita kena jawab juga. Apa sebenarnya achievement yang kita nak dapat dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita akan nampak bahawa yang semakin rapat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara keseluruhannya pasti dia memberikan manfaat semula kepada diri kita, dan ini sememangnya bersifat pilihan. Kita boleh memilih untuk jadi lebih baik atau sebaliknya, wali'auzubillah. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam konteks kehidupan kita, kalau kita tengok dalam masyarakat, kadang-kadang bila berlakunya perubahan dalam hidup tadi tu, sebab perubahan ni, tuan-tuan, pada asasnya dia merupakan proses kehidupan. Dia sebenarnya adalah satu proses kehidupan yang kita suka ataupun tak suka, memang sememangnya kita kena lalu. Memang kita kena lalu, kita kena pilih dan sebagainya. Namun pilihan yang kita buat adalah seperti mana kita main tic-tac-toe. Tepat ataupun tidak dan sebagainya. Saya rasa saya nak berhenti dulu sekejap di sini, dan insya-Allah Ustaz Lufi boleh sambung-sambungkan. Ustaz Lufi dia terror dengan tic-tac-toe dia. Tuan-tuan jangan pandang sebelah mata dengan ini. Ini jangan main-main ni.
Akaun banyak tu. Okey, insya-Allah sebentar lagi kita akan bertemu semula. Ustaz Lufi akan terangkan seterusnya insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahim. Ustaz Fahim dia sembang je, gurau-gurau je tu tuan-tuan, puan-puan. Okey. Sedikit penambahan daripada Al-Fadhil Ustaz Fahim tadi berkaitan dengan hijrah. Dan tajuk yang dikupas pada hari ini ialah tic-tac-toe. Sebenarnya saya pada awalnya bila tengok tajuk yang diberikan tic-tac-toe tu, sebenarnya saya pun tak tahu apa benda tic-tac-toe ni. Terpaksalah Google malam tadi kan. Bila Google, rupanya permainan yang biasa kita main. Yang mana adanya perancangan, ada taktikal kan, ada cara. Tapi kadang-kadang seperti yang dikatakan Ustaz Fahim tadi, walaupun kita dah usaha ada cara sebagainya, tapi menjadi kita kalah dalam permainan tersebut. Okey. Seperti apa yang dimaklumkan pada Al-Fadhil Ustaz Fahim tadi yang boleh kita lihat berkaitan dengan hijrah. Yang boleh kita ambil poin tadi. Seperti yang dimaklumkan tadi bahawa hijrah ni ataupun perubahan taqarrub ilallah ialah untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan fitrah sebagai manusia. Fitrah sebagai manusia. Sebab itulah bila manusia ni tadi kadang-kadang ada satu ketikanya dia rasa diri dia apa? Rasa macam apa? Macam hening, rasa macam diri dia rasa macam kosong dan sebagainya. Jadi dia kenapa? Sebenarnya dia mencari sesuatu. Jadi sebagai seorang Muslim, untuk mengisi kekosongan tadi itu yang disebut keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita nak mencari taqarrub ila Allah, lebih mendekatkan diri jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada masanya di sana perlu pada kita yang dikatakan tadi taktikal, maksud dia adanya usaha, adanya cara macam mana aku nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila usaha ke arah Allah Subhanahu Wa Taala tadi perjalanan on the way, pasti kat sana di sana adanya cabaran, adanya dugaan, adanya rintangan yang akan kita lalui, sama ada kita berjaya ataupun tidak. Kemudian poin yang lain yang boleh kita ambil tadi, Ustaz Fahim kata bahawa hijrah ni dalam hidup ada dua jenis. Yang pertama, hijrah yang tak ada pilihan. Nak tak nak kau kena hadap, kan orang kata kan. Nak tak nak kita ni sebagai manusia kena kena menghadapinya, melaluinya. Seperti yang disebut oleh sahabat Kerry kan, dia kata ilmu ni bukan sekadar boleh kita dapat melalui pembacaan, melalui melihat dan sebagainya, tetapi ilmu ni juga yang lebih besar, yang lebih manis adalah mereka yang mendapat satu ilmu pengajaran dari sudut pengalaman perjalanan hidup dia. Satu benda yang tak boleh dibeli, yang tak boleh dibaca. Jadi hijrah ni tadi ada dua keadaan. Yang pertama, hijrah yang disebut kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Contohlah, ada orang dia suka masa muda. Ada orang dia suka masa muda. Sebab apa? Masa muda ni dia diri kita sihat, masa muda kita banyak tenaga, masa muda kita macam-macam boleh buat kan. Kalau panjat gunung ni tak ada masalah lah. Hari ini panjat Gunung Ledang, besok dah panjat gunung Gunung Angsi dan sebagainya. Dia suka waktu muda ni sebab kekuatan sihat dia. Tetapi mahu ataupun tidak, umur kita makin lama makin bertambah dan fizikal kita makin lama makin lemah, kekuatan kita makin lama makin berkurangan. Nak tak nak kita terpaksa menghadapi suasana ni tadi, daripada kanak-kanak, kemudian alam remaja, kemudian alam dewasa, kemudian kemudian remaja tua kan. Tua macam COVID lah ada stage kan. Stage 4 soalan. Okey, maksud kena faham kat sini, hijrah yang pertama adalah hijrah yang kita tak ada pilihan, nak tak nak kita perlu hadapinya. Dan saat kita menghadapi yang tak ada pilihan ni, perlu di sana juga adanya cara taktikal supaya sepanjang kita melaluinya tadi kita tidak tergelincir daripada landasan sebenar yang terkandung dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya masa muda. Kan, masa muda. Contoh apabila dikatakan orang yang muda berbeza dengan orang yang tua. Contohlah, orang tua kita tengok hari ini kan,
Yang ramai pergi ke masjid ataupun surau adalah mereka yang umurnya, usianya yang kita katakan usia emas lah, warga emas. Warga emas. Ada orang bila kita tengok hari ini yang meramaikan surau adalah terdiri daripada mereka yang mungkin golongan mereka yang dah pencen. Hebat mereka ni. Umur yang di ujung usia tetapi mereka rajin pergi masjid, rajin pergi surau. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah apabila adanya orang muda ni jiwa dia apa? Jiwa dia nak main-main, orang muda ni jiwa dia nak berhibur, orang muda ni lebih kepada hal-hal apa ni yang tak ada apa-apa, dia lebih suka santai-santai macam tu. Tetapi orang muda apabila dia pergi ke masjid ataupun di kaki masjid, kaki surau, kaki membaca Al-Quran, dia ni lebih hebat daripada orang yang tua. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang tua dia lebih tahu diri dia, aku dah tak lama lagi nak bertemu dengan Allah, aku dah pencen dah, tinggal berapa je umur aku. Dia dah ada perasaan tu. Tetapi orang muda tidak, cabaran dia lebih hebat daripada orang yang tua. Sebab itu kita apabila kita katakan tadi yang hijrah yang tak ada pilihan adalah contohnya usia muda ataupun tua. Jadi saat on the way nak usia senja ni tadi, sekiranya perjalanan kita, cara kita, taktikal kita dalam keadaan yang baik, insya-Allah yakin dan percayalah kita sentiasa berada dalam lindungan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kita katakan tadi yang disebut hijrah yang ada pilihan. Kan, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surah Asy-Syams yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Fahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan, kat sana adanya yang disebut apa? Berkaitan dengan kadang kita lebih ingin perasaan nafsu, keinginan kita, kehendak kita. Kita nak berubah ni. Tetapi kita berubah kerana keinginan nafsu kita. Kemudian sama ada di sana kita mendapat yang disebut takwa kan, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pahala ataupun nak dosa. Contoh yang perumpamaan yang Ustaz Fahim cerita tadi berkaitan dengan apa? Dengan heavyweight kan. Dengan terlebih berat. Bukan obes kan, terlebih berat. Kadang-kadang orang yang, itulah manusia kan, orang yang kurus dia nak berat, hari-hari ditimbang tapi tak nak naik. Orang yang heavyweight ni tadi, dia nak kurus, timbang-timbang tak kurus-kurus juga. Masalah lah, ini manusia lah kan. Jadi kita katakan tadi, bila yang ada pilihan, contohlah tadi kan, berkaitan dengan apa, dengan berat badan ni tadi, kat sana maksudnya kita ada pilihan. Tak salah nak kurus, tapi nak sihat untuk apa? Kemudian janganlah sampai bila kita dah slim, dah cantik, daripada kita menutup aurat, kita ubahlah tak menutup aurat. Ni satu cara ataupun hijrah yang salah. Okey, dah muncullah, dah timbullah Al-Fadhil Ustaz Fahim. Okey kan? Okey Ustaz Fahim, silakan. Tuan Masrah sambung. Okey. Terima kasih banyak Ustaz Lutfi dan bertemu sekali lagi pada hari tuan-tuan. Okey, baik. Ada saya nak petik dua perkara secara tak langsung daripada apa yang disampaikan Ustaz Lutfi tadi. Okey. Pertama berkaitan dengan bila Ustaz Lutfi menggambarkan kepada kita, dan memang itu pun dalam banyak keadaannya. Apa dia? Apabila majoriti yang berada di masjid sekarang ni yang dah, kita boleh katakan yang dah tak muda-muda lagi lah. Tu istilahnya lah, lebih kurang begitu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita perhatikan baik-baik, inilah waktu untuk kita, masuklah saya, masuklah Ustaz Lutfi dan tuan-tuan semua yang kita katakan di hujung-hujung muda ni, kan? Saya dah beruban penuh ni bawah ni. Ni kat janggut ni. Ustaz Lutfi hitam lagi, dia tak ada masalah. Okey, baik. Poin saya ialah berdasarkan satu sudut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, mafhum takribi, fahaman mudah. Okey. Apa sahaja yang kita lakukan pada waktu muda, kita seronok berjamaah, kita suka baca Quran, kita suka dengan duha, kita pergi kuliah sini dan sebagainya, tiba-tiba terhalang kerana sebab-sebab tertentu. Waktu tu kita dah memilih, untuk sesuatu yang baik, tetapi terhalang. Tak dapat pergi masjid lagi macam sekarang PKP ke, tak boleh ada kuliah lagi ke dan sebagainya. Jadi pada ketika itu kita ada rasa galat sangat-sangat. Tetapi kebaikan pahala yang kita buat dahulu tu,
yang kerap kita buat, walaupun dalam keadaan kita terhalang, sebenarnya pahala itu sedang berjalan. Ini apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis Nabi. Nah, poin saya apa dia? Kalau kita boleh memilih daripada awal untuk memang taat, berubah, makin rapat pada Allah, ganjarannya itu berpanjangan sampai pada umur yang akan datang. Walaupun pada ketika tu kita mahbus, kita terhalang, kita tersekat kerana faktor tertentu yang bukan pilihan kita. Nampak tak? Dia punya kebaikan tu. Tetapi kalaulah seseorang, kalau takdirnya dah pencen nanti baru nak pergi masjid, kalau nanti contoh kan ada sebagainya kata, aku kaya, aku dah ada duit, baru aku nak sedekah dan sebagainya. Jawabnya, ada kemungkinan pada ketika nanti dia terhalang, baru nak buat, jawabnya dia akan menyesal. Sebab tu kita kena ambil, kata kita main tic-tac-toe kita dalam berhijrah ni, dia mesti di atas beberapa perkara dan di atas beberapa dasar. Tu dia. Dan yang kedua, pastinya kalau saya nak sebutkan tadi, yang saya nak petik daripada Ustaz Lufi, saya rasa mungkin contoh obes tu macam tak kena je kot. Jangan marah je. Okey, baik. Okey, baik, mudah-mudahan. Yang penting sihat. Dia kena ada ilmu, ada knowledge kat situ. Okey, baik tuan-tuan. Okey, untuk kali ini, untuk bahagian ni, saya nak sampaikan pada tuan-tuan, kita kongsi sama-sama berdasarkan kepada beberapa anchor, beberapa perkara prinsipal yang kita nak ambil daripada hijrah Nabi SAW, supaya kita boleh letak dalam hidup kita dan kita bergerak dalam keadaan yang lebih baik, terutamanya dalam kita melakukan transformasi, dalam kita berhijrah, dalam kita berubah ke arah yang lebih baik, dan mudah-mudahannya konsisten istiqamah. Mudah-mudahan. Baik. Okey tuan-tuan. Perkara pertama dalam untuk kita berhijrah yang kita kena pasti sangat-sangat ialah kita berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu kena betul dulu. Niat tu, aku nak kurus, sebut lagi. Aku nak kurus pasal apa? Kena nampak. Niat tu kerana Allah. Mudah-mudahan Allah, aku sihat, aku akan lebih mudah beribadat kepada Engkau. Lebih mudah untuk aku bergerak melakukan amalan dan sebagainya. Lebih mudah untuk melakukan kerja-kerja amal untuk bahagikan, orang kata, bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita, terutamanya yang terkesan dengan pandemik pada waktu ini. Mudah untuk kita bergerak dan sebagainya. Tuhan, supaya aku lebih nampak nanti dalam perkara yang kita sifatkan sebagai makin rapat dan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Niat mesti kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, dalam konteks hijrah, Nabi kata macam tadi, pertama saya sebutkan dua hadis. Pertamanya tadi ada yang disebutkan bahawa tidak ada hijrah dalam konteks pindah-pindah tempat lagi, tak ada dah. Walakin, tetapi dalam konteks kesungguhan wa niyah, dan niat yang betul untuk makin rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Hadis yang kedua kita biasa dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan kita biasa dengar kan? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih atau kama qala ila akhir hadis. Nabi kata, barang siapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia akan pergi kepada Allah dan Rasul. Sebab dalam ayat yang kedua dalam hadis Nabi itu, Nabi katakan bahawa wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan dapat atas apa yang diniatkan. Kalau dia niatkan kurus tadi itu untuk cantik, dia niatkan dirinya tadi itu, dia main gym, jadi sado-sado dan sebagainya untuk pujian manusia, rasa-rasa dia akan dapat tak pujian manusia tu? Dia akan dapat. Sebab itu niat dia. Dia bukan niat kerana Allah. Dia bukan untuk sihat supaya lebih banyak beramal, tak. Dia niat untuk dapat pujian manusia. Pasti dia akan dapat. Sebab itu kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu pasti akan dapat. Kalau kita tengok dalam konteks pasangan hidup sekarang kan, kalau kata dalam konteks perkahwinan ke dan sebagainya kan, saya rasa alhamdulillah pasti dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang kita biasa, yang baru-baru ni kita dengar kan, ada Allah rahmah saudara Islam kita yang kata yang meninggal. Saya rasa semua orang tahulah dengan selebriti ni. Saya tak perlulah sebut nama dia. Tetapi banyak dah orang dah mula cerita dekat media sosial dan sebagainya. Ada orang sebahagian lah, kalau saya petik sebahagian sajalah, yang lain tu tuan-tuan boleh cari sendirilah, kita pun ada baca kan.
kata nak berubah dan sebagainya. Tuan-tuan, saya secara jujur, kami ada handle lah kes-kes mahkamah dan sebagainya lah, yang kata masalah-masalah perkahwinan dan sebagainya. Saya pada ketika dulu-dululah terutamanya kan, gambaran-gambaran, antara gambaran yang disebutkanlah dalam masyarakat kita lah kan, antara gambaran isteri yang salihah tu dia boleh sampai pakaikan kasut ataupun stokin pada suaminya. Itu dululah saya dengar. Dan benda tu saya tengok macam kau dah besar, kau pakailah sendiri, kau sarunglah sendiri kan, balik-balik tu kau buka lah sendiri, apa pula aku nak pergi pasangkan, mana pula aku nak pergi tanggalkan kan. Okey, baik. Tapi tuan-tuan, jujur saya cakap, saya pada ketika saya tengok video tu, bila Allahyarhamah buat pada suami tu, saya perhati sungguh-sungguh. Kira sebab rakam kan, bila rakam ni kadang-kadang ada benda yang macam lakonan dan sebagainya kan. Tapi wallahualam, untuk diri saya perhati itu adalah sememangnya rutin. Sebab cara duduk suami, cara isteri buat, memang nampak very natural. Dan saya kata, Tuhan, ada lagi rupanya isteri yang buat macam ni. Sebab saya ada kes dulu, kalau saja saya sikit ringkas lah. Ada seorang isteri yang mana suaminya kaya raya, isteri ni memang ada rupa nau-nau, cantik lah, tu cakap mudah dia lah, baik sangat-sangat. Suami kalau balik rumah, memang dia bukakan stokin apa semua sekali, siap. Meja dekat makan tu, meja makan tu, dia boleh basuhkan tangan suami tau. Dia basuhkan tangan suami. Ada yang korang buat untuk lelaki kau? Akak-akak ada, jangan harap. Rasanya lah kan, mungkin ada rekod. Okey, baik. Okay. Dia basuh semua, siap. Punya baik dia, taat dia. Malah hampir kalau bahasa mudanya suami dia tadi tu memang orang kata tak kerti apa benda lah dalam bab lain kecuali pergi kerja, cari nafkah, itu saja. Tapi bila masuk dalam rumah, everything is provided and served by his wife. Semua, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi ni cerita lama jugalah, dah bertarik belakang lah lebih kurang. Baik. Tapi saya bila tengok video tu, saya rasa ramai yang nak berubah. Konon-konon lah kot, mudah-mudahan je kan. Tapi pastikanlah, orang kata niat tadi tu kerana Allah, redha Allah yang tak kita cari. Kita nak raih daripada orang keliling kita, kita nak raih orang kata redha Allah daripada harta yang kita ada. Melalui harta yang kita ada, kita dapat redha Allah. Melalui yang kita sifatkan kata anak-anak kita, melalui kekayaan kita, melalui suami kita dan sebagainya, kita raih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui kesihatan kita, melalui rupa kita, melalui jasad kita, kita dapat raih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, niat hijrah, niat berubah mesti atas paksi lillahi taala. Baik, satu. Yang keduanya tuan-tuan, anchor yang Nabi tunjuk dekat kita tuan-tuan, sebab itu dalam hadis tadi tu menunjukkan bahawa para sahabat berhijrah kerana Rasul. Tinggal harta dekat Madinah, tinggal harta di Mekah dan sebagainya. Semua tu tinggal. Macam Suhaib Ar-Rumi, dia tinggalkan radhiyallahu an, dia tinggalkan harta dia. Kafir Quraisy tahan. Kau kalau nak hijrah, engkau kaya kerana kami di Mekah. Kalau kau nak hijrah, kau tinggalkan semua harta kau di Mekah. Tak apa. Janji aku dapat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok tu. Sehelai sepinggang pergi ke Madinah. Nabi tak tahu cerita. Tapi Suhaib sampai dekat Madinah, Nabi cakap dengan dia, beruntunglah engkau, beruntunglah perniagaan engkau, sebenarnya mendapat keuntungan yang besar. Apa maksud keuntungan tadi itu? Kerana dia tinggalkan hartanya di Mekah untuk bersama Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat mesti kerana Allah. Satu, secara ringkas. Yang keduanya, kita berhijrah tuan-tuan, paksi dah betul kerana Allah. Tapi there must be knowledge. Correct knowledge. Ilmu yang betul. Mesti ada. Kefahaman yang tepat. Dia nak niaga kadang-kadang Ustaz Lufi, kadang-kadang ada orang nak niaga ke apa dan sebagainya. Minta maaf lah. Kadang-kadang saya perhati kat area saya ni lah, ada yang kadang-kadang kata nak berniaga dan sebagainya. Saya rasa baru-baru ni saya nampak ada satu kakak tu jual nasi lemak. Baik. Tapi kebetulan cahaya matahari tu datang direct. Cahaya pagi ni kena pada dia. Jadi dia letak kereta dia betul-betul parking sebelah gerai. Jadi betul-betul pada stall dia tadi dia parking. Jadi orang yang datang daripada simpang besar tadi ni terus tak nampak dia. Sedangkan itulah benar. Tuan-tuan,
how we want to market our product if people cannot view, dia tak nampak produk kita. Sebab tu dia ada timbal balik dia. Knowledge tu dia mesti ada kan. Kita mesti ada produk, kita dalam ada produk, kita mesti ada harga yang kita letak, the way we entertain our customer dan sebagainya. Dia mestilah ada dekat situ. Mana mungkin kita boleh dengan niat, dengan kita letak je satu payung ke satu meja dan sebagainya produk, tapi tanpa memahami selok-belok dan sebagainya. Tak mungkin. Dia mesti ada knowledge yang tepat. Ilmu tu. Sebab itu, kalau kita perhatikan, Nabi SAW sampai Madinah, antara perkara pertama kalau kita tengok dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, kalau kita perhatikan seperti mana yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti, rahimahullah ta'ala, amin. Baik, yang pada ketika ni kalau kita perhatikan, Nabi mula-mula buat masjid. Asas takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, itu perlambangan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, melalui masjid ni disifatkan sebagai one-stop center. Apa maksud one-stop center? Kefahaman dalam bagaimana kehidupan yang tepat, duniawi dan juga ukhrawi. Nampak tak tu? Duniawi dan ukhrawi. One-stop center, masjid. Segala-galanya di situ. Tu yang tuan-tuan dengar kan? Para sahabat mengata berlatih perang dalam masjid. Kita mengatakan kalau katakanlah ada macam orang daripada luar kadang-kadang pernah berhibur di dalam masjid dan sebagainya. Nabi benarkan, Aisyah perhati, letak dagu dekat-dekat bahu Nabi SAW dan sebagainya. Tapi yang bersifat syar'i lah. Maksudnya tidak bertentangan dengan agama. Maksudnya one-stop center. Poinnya apa? Kefahaman hidup di atas dasar ilmu yang sememangnya seperti mana yang dimaksudkan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu knowledge is very important. Knowledge is power. Sebab tu dia kena faham setiap tic-tac-toe yang kita nak letak, yang kita nak pangkah tadi tu, kita kena tahu mengagak strategi musuh kita dan sebagainya. Macam mana nak elak, macam mana nak cepat dan sebagainya. Am I right? Itu adalah satu hakikat yang kalau kita perhatikan dalam kita berhijrah, walaupun niat tadi itu dah kerana Allah, tapi cara dia mesti berdasarkan kepada ilmu dan kefahaman yang tepat. Inilah sebenarnya yang banyak missing daripada awal lagi daripada mereka yang hendak berhijrah kepada Allah. Dia pergi, kita katakan kuliah maghrib, kuliah sana sini dan sebagainya. Kadang-kadang bukan untuk kefahaman, tapi kadang-kadang untuk dia gaduh dalam media sosial. Dia copy paste sana sini, lepas tu dia forward sana sini dan sebagainya, dia tembak tu dan sebagainya. Jadi niatnya itu sendiri dah nampak dah tak berapa cantik, satu. Kemudian ditambah dengan kefahaman yang kurang jelas apa sebenarnya yang dikehendaki dalam agama ni. Baik, tu yang kedua. Anchor kedua yang kita kena pegang bila kita nak berhijrah, bertransformasi, makin rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiganya tuan-tuan, bila nak berubah, bila nak bertransformasi, dia mesti ada, saya boleh istilahkan sebagai sistem sokongan yang kuat. Sistem sokongan yang kuat. Okay, now, macam mana kita nak faham daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okay, sistem sokongan ni tadi ni ialah benda-benda luar yang mana boleh menyokong apa yang kita mahukan. Boleh menyokong apa yang kita mahukan. Baik, tuan-tuan, Abdullah bin Uraikid, juru pandu perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada perbahasan ulama, dia bukan Islam. Cuma ada satu dua sahaja ulama kata dia Islam. Tapi majoriti kata tak. Malah kalau saya boleh petik, tuan-tuan boleh semak, tak ada masalah. Dalam seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, dia mengatakan bahawa ini ayat dia. Dia kata apa? Abdullah bin Uraikid ni siapa dia? Dia kata apa? Wa huwa ala dini qaumihi. Itu statement dia. Dia, Abdullah bin Uraikid ni berada di atas agama kaumnya. Meaning that he is not a Muslim. Tetapi ada kepakaran. Tu dia. Dia tahu selok-belok perjalanan yang tidak dapat dikesan musuh. Nabi upah dia. Abu Bakar upah dia untuk perjalanan tu. Bermaksud sekarang ni, sistem sokongan ni memang kena ada. Dan tak salah
Kalau di luar sedikit daripada apa yang kita sifatkan dalam komuniti kita, maksudnya daripada bangsa lain mungkin, daripada warna kulit yang lain, daripada kepakaran, tapi ada pakar, tetapi ada ulama meletakkan syarat mereka yang boleh dipercayai. Kalau kata kalau dia memang tak boleh dipercayai, mungkin akan khianat, tak boleh. Yang itu memang haram, tapi tak dibenarkan langsung. Baik, satu. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kita perhatikan, bila Nabi SAW sampai ke Madinah, sistem sokongan, apa yang Nabi buat? Nabi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muhajir wal ansar. Nampak tak? Cantik tak? Sistem sokongan Nabi SAW bila sampai ke Madinah, apa yang perkara yang kata selain daripada apa di Bani Masjid, Nabi buat sistem sokongan yang paling kuat. Apa dia? Nabi mempersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin to support the dakwah. Tu dia. Kalau Nabi alone, seorang-seorang, hanya dengan Abu Bakar, ada payah dipandang daripada sudut sebab dan musabab, cause and effect. Payahlah nak bergerak, kan? Nak orang kata nak penetrate ekonomi yang dikuasai oleh Yahudi pada ketika tu, payahlah. Ada masalah lah. Sebab tu Nabi dia create satu sistem sokongan yang cukup kuat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan baik-baik, secara tak langsung antara ibrah, kita boleh perhatikan sahabat-sahabat Nabi sebenarnya ialah daripada kalau terbentuknya kita katakan circle ataupun kata sistem sokongan baginda Nabi SAW tadi ni, dia daripada pelbagai watak. Ada orang kaya. Ada orang kaya. Ni Abu Bakar, ada dekat situ Abdul Rahman bin Auf, Saidina Osman, ada orang kaya. Tapi bukan orang kaya je. Tak ada. Ada juga yang kita sifatkan, dia tak kaya, tapi dia gagah perkasa. Tuan-tuan. Adanya macam Saidina Hamzah dan sebagainya kat situ. Adanya Umar radhiyallahu an dan sebagainya. Dia ada karakter dia sendiri. Dia ada watak dan ada fungsinya yang tersendiri. Ada sebab. So, anak-anak kita pun macam tu lah. Mungkin ada seorang jadi chef, kan? Ada seorang toke shele ke, kan? So, macam-macam dia ada lah kat situ. Jadi, maksudnya sekarang ni ialah kepelbagaian watak dan karakter tu, dia akan membentuk satu sistem sokongan yang kuat. Yang penting, semua tu diarahkan kepada Allah. Itu paling penting. Sokongan, sistem sokongan tu cantik. Satu. Baik, kemudian dalam sistem sokongannya ialah sebab tu tuan-tuan, dia adalah amat-amat penting bagi kita untuk mendapatkan kawan-kawan yang baik. Untuk berhijrah, setan ni dia banyak cara. Dia banyak kaedah, tuan-tuan. Kan kita kata kita nak duha, katakanlah kata setiap hari katakanlah 8 rakaat. Pernah ada seorang tanya kat saya, Ustaz, saya dah buat 8 rakaat. Setiap hari saya buat, Ustaz. Tapi tak kaya-kaya. Ada cakap. Cakap. Betul Ustaz, Ustaz Lufi, dia cakap macam tu. Setiap hari 8, tapi saya tetap juga tak kaya-kaya. Dia persoal. Nampak tak? Maksudnya apa? Kefahaman kepada duha tu tak jelas. Nampak? Baik. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah, bila kita nak berubah, niat tu dah ada dah kan? Tapi kerana sistem sokongan tak ada. Siapa sistem sokongan untuk kita ambil dalam konteks ni? Kawan-kawan yang rapat. Bagi tahu pada kawan-kawan yang baik-baik, aku nak berubah. Bila aku ada failure, bila aku dah terbalik-balik, orang kata dah patah balik semula, kau tolong ingatkan aku. Aku tak nak dah, mulai 1443 Hijrah ni, aku nak berhenti semua asap-asap. Contoh. Ustaz Lufi faham asap? Ustaz Lufi? Asap-asap. Faham asap? Tak faham? Allahu Akbar. Innocentnya Ustaz Lufi, tengok tuan-tuan. Ustaz Lufi ni innocent, baik dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Untungnya isteri dia. Asap-asap ni, smoking ni, nak vape dan sebagainya. Aku tak nak lagi dah. Baik. Bagi tahu kat kawan. Jangan tanam seorang-seorang kat dalam diri. Tak boleh. Bagi tahu kawan-kawan. Bila kau dah bagi tahu kawan-kawan, nanti kalau kawan-kawan nampak dia berasap, kau tampaukan aku. Boleh? Tak ada tampar lah kan. Kau tegur aku. Kau kata hari tu kau nak berubah. Kata kau nak berhenti. Barulah betul. Sebab ada sistem sokongan. Kalau seorang-seorang je janji-janji pasal segan nak bagi tahu dengan orang, nanti kadang-kadang ni masalah komuniti kita kadang-kadang ni Ustaz Lufi. Kadang bila kita nak berubah, kadang ada je kawan-kawan duk cocok. Ni semua kadang-kadang ada juga kata dah terpengaruh kadang-kadang. Alah, poyo lah tu, nak taubat lah tu kan. Nak jadi baik lah tu. Sudahlah, kau pun dulu macam aku juga. Dulu tu dulu. Sekarang ni sekarang tuan-tuan. Yang ini sebab tu sistem sokongan kena tepat.
orang-orang yang baik, yang boleh memberikan kefahaman, yang boleh menyokong untuk kita sentiasa berubah ke arah yang betul, bukannya menghancurkan kita. Baik, okey. Kemudian begitu juga tuan-tuan, pastinya dengan sistem sokongan tadi inilah, dengan satu tadi kita anchor niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dua dengan kefahaman yang sungguh-sungguh, dan yang ketiganya sistem sokongan yang baik yang boleh sentiasa sokong, support kita dan sebagainya. InsyaAllah tic-tac-toe, hijrah kita akan tepat. Dan insya-Allah kita akan makin dekat, makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok, kita telusuri pada diri kita, pada kehidupan kita selama ni apa yang kita buat. Adakah sememangnya niat yang kita buat sememangnya boleh membawa kita ke arah yang betul ataupun tidak. Yang ini kita sangat-sangat tuan-tuan. Mudah-mudahan saya rasa mungkin Ustaz Lufi boleh tambah untuk berikan gambaran kepada kita dalam keadaan yang lebih jelas lagi, insya-Allah. Silakan Ustaz, mudah-mudahan. Okey, alhamdulillah penambahan daripada Al-Fadhil Ustaz Fahim. Okey, sebenarnya kita dah lepas daripada masa kecederaan ni. Alhamdulillah. Okey, maksudnya saya boleh simpulkanlah Ustaz Fahim dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Simpulan yang pertama dalam untuk berhijrah ni tadi, yang pertama sekali asas dia, core dia adalah asas ataupun basement dia adalah niat tadi. Nawaitu kita kena betul. Seperti yang Ustaz Fahim baca tadi berkaitan dengan hadis kan, hadis yang panjang tadi berkaitan dengan niat, dan hadis ini juga berkaitan dengan hijrah dan juga para bagaimana dalam hadis tersebut menceritakan adanya para sahabat yang berhijrah tadi bukan sekadar untuk hijrah semata-mata, tapi ada yang berhijrah kerana dunia kan, wa man kana hijratu lidunya yusiba aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi aw maqam. Maksudnya ada yang hijrah tadi sebab apa? Perniagaan, ada yang hijrah sebab perempuan. Tapi Rasulullah kata, siapa yang hijrah tadi, dia akan dapat apa yang diniatkan dia. Apa yang dihijrahkan tadi. Kalau niat tadi nak sihat, sihatlah. Kalau niat tadi nak apa? Badan sadu macam Ustaz Fahim kan. Walaupun tak pergi gym dah sadu dah tu. Maksudnya kalau nak pujian, dia akan dapat pujian. Tapi adakah dapat pahala tadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian adanya ilmu, pemahaman yang betul. Supaya kita tidak lari. Macam solat duha kan. Solat duha ya betul. Ibadah satu ibadah kepada Allah. Tapi kalau niat kita buat bukanlah kerana Allah, niat kita nak apa? Nak kaya. Saya nak ceritalah sikit. Boleh ramai sikit Ustaz Fahim? Maksud bila kita cerita ni tadi, sebenarnya kita hamba Allah ni tadi, sebenarnya kita lebih banyak tak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal sekeliling kita banyak nikmat Allah. Kalau kita katakan dua mata ni pun sebenarnya nilai dia dah jutaan ringgit dah. Itu pun kita kata kita masalah kita tak kaya kan. Sebenarnya banyaklah. Kaya ni bukan kita sempitkan dari sudut wang ringgit je, sebenarnya kesihatan juga satu apa kekayaan. Hari ini apa guna harta yang banyak kalau tak sihat? Hari ini alhamdulillah Allah beri kepada kita kesihatan. Kemudian yang ketiga Ustaz kata perlunya di sana sistem sokongan. Maksud dia perlunya di sekeliling kita ni kawan-kawan, pasangan yang positif, bagi sokongan. Kan macam Ustaz Fahim cerita tadi kan, masih lagi wujud kan, wujud mereka yang menyarungkan stokin pada kaki suami dia. Allahu Akbar. Ada Ustaz Fahim. Tapi saya teringat kata-kata Ahmad Jamil lah Ustaz Fahim. Dia kata apa? Pa, mana butang baju Melayu ke mana pa? Ada satu baju. Rasa bukan stokin dia, pinggan mangkuk terbang Ustaz Fahim. Tak, dia bukan apa Ustaz. Dia kadang-kadang dia begini. Sebab kalau kita perhati dekat media sosial sekarang ni kan, ialah bila dengan aturan Tuhan perjalanan ni yang bila kita tengok dan sebagainya. Ada pula yang bercakap, dia kata, yalah kalau suami boleh provide macam tu, macam ni, begitu, begini kepada isteri pun boleh lah buat macam-macam dan sebagainya. Kalau saya boleh beri sikit pandangan lah dalam perkara ini, terutama pada muslimat-muslimat di luar sana terutamanya. Kita bersetuju secara fitrahnya, what you give, you get back. Biasanya orang sebut macam itulah. Apa yang diberi, maka macam tu juga dia akan dapat semula. Clear cut. Saya rasa mungkin kita boleh terima perkara tu. Tetapi kita jangan lupa juga tuan-tuan sebenarnya. Di sini sebenarnya tic-tac-toe kita ni sebenarnya yang kita kena cantik. Kalau kita tengok dalam surah At-Tahrim, ada 4 wanita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni isteri Nabi Nuh alaihissalam, begitu juga dengan isteri Nabi Lut. Tetapi begitu juga di situ adanya berkaitan dengan namanya Asiyah, isteri kepada Firaun. Kita jangan lupa yang tu. Kalau kita letak satu persoalan besar, adakah Asiyah memilih untuk confront suami dia?
Dia tak memilih untuk konfront. Dia memilih masih lagi untuk dalam kapasiti sebagai isteri yang baik kepada Firaun. Cuma ceritanya tadi tu dalam erti kata lain sekarang ni ialah, bagi kalau kita nak tarik dalam konteks kita hari ni, kalau ada sebahagian muslimat, kakak-kakak di luar sana ke dan sebagainya, dia kata sekarang ni dah abang lebih kurangnya abang tak bagi saya sini, abang kata nak suruh make up lah apa semua sekali gini dan sebagainya, tapi abang tak adalah bagi, tak adalah pula macam orang kata suami tu dia bagi macam-macam, bawa orang kata berkelas sana sini dan sebagainya. What's the point? Poinnya ialah kita sebenarnya yang memilih, untuk supaya jadi macam tu. Soalan, kenapa kita tak memilih untuk berlaku ihsan? Maksudnya apa sekarang ni? Aku buat kerana Allah. Bukan kerana suami. Aku buat kerana engkau suami aku untuk dapat redha Allah. Tak apalah, engkau tak appreciate aku, engkau kurang hargai aku, engkau tak nampak sangat pengorbanan aku dan sebagainya, tak apa. Aku ihsan kepada engkau. Aku tetap buat sebaik yang mungkin. Sebab apa? Aku buat lillahi ta'ala. Kita bersetuju, bukan maksudnya orang kata suami, orang kata take for granted, tolak terus isteri dan sebagainya. Ya betul, kita boleh bersetuju dalam perkara tu. Tetapi tuan-tuan, sebab itu kalau kita pergi pada dasar yang paling dasar dalam agama ini, sebab itu kita ada 3 perkara yang kita kena faham dengan jelas. Apa dia? Pertamanya, ada iman, ada Islam dan ada ihsan. Ihsan ni sebenarnya yang banyak hilang daripada kita sekarang. Kita beriman, buat baik, dibalas baik. Kita beriman dekat situ. Kita beriman di atas dasar amal Islam itu aku buat dan sebagainya, aku lepas daripada tanggungjawab, aku tak akan dibebankan dengan dosa. Clear kan? Tetapi apakah ihsan? Ihsan ni ialah, maksudnya ialah kita buat sesuatu tu as perfect as it can be. Sebab tu ihsan tu dia, kalau kita pergi secara Ustaz Lufi saya masuk sikit kalau kata sikit ringkas, kalau daripada sudut bahasa Arab kalau dari segi linguistiknya, dia ihsan tu dia terbina dari perkataan ahsana yuhsinu ihsan, melakukan sesuatu tu lebih baik. Dia yang initiate untuk buat perkara tu. Sebab itu ayat Allah satu cukup ringkas, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang betul-betul melakukan ihsan, Allah sebut ahsanu, maksudnya yang dia sanggup initiate, dia boleh bersungguh-sungguh dan sebagainya, baginya al-husna. Al-husna dalam konteks Quran merujuk kepada syurga. Waziyadah, ayat tu ada tambahan. Ada tambahan. Apa tambahan tu? Ulama tafsir kata dia akan dapat melihat Allah dalam syurga nanti. Itu ada perbahasan dia lah, tolak tepi. Tapi yang pastinya ialah dalam konteks ihsan ni ialah, kalau kita nak cakap mudah macam ni lah, kita beriman, kita wajib solat. Cara ringkas. Begitu juga wajib solat. Kita wajib tutup aurat dari segi amalnya. Masuk waktu kita buat. Baik, majoriti daripada kita macam tu. Tapi, kalau soalan, berapa ramai daripada kita yang boleh sampai pada satu tahap ihsan? Sebab tu saya respect dan saya tabik pada orang yang bila nak solat, dia boleh tukar baju, ada pakaian khas untuk solat. Ada sebagian orang, dia nak solat, dia boleh mandi dulu. Bukan disyaratkan, tak. Tapi dia boleh ihsan. Dia bersungguh-sungguh pada dirinya untuk menghadap Allah. Itu bahasa mudah dia. Kalau wanita, kakak-kakak kan, tudung tadi tu dah pakai elok dah, dah tutup dah. Pakaiannya pun orang kata longgar dan sebagainya. Clear kan? Iman dan Islam tu masuk. Tapi ada ihsannya di situ. Apa dia? Dipakai lagi hand socknya. Sebab dia nak pastikan betul-betul supaya tak nampak warna kulit dia dan sebagainya, kalau tangan-tangan dia bergerak dan sebagainya. Itu namanya ihsan. Sedangkan kalau dipakai baju kurung tadi tu, lazimnya dah cukup dah. Lazimnya. Tapi betul-betul sungguh-sungguh dia. Sebab tu kita kata ihsan as perfect as it can be. Kesungguhan itu ada ganjaran dan nilai pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, dengan rendah hati sebagai satu kesimpulan daripada saya, kita peganglah sangat-sangat hijrah Nabi SAW dalam konteks yang lebih baik, dan mudah-mudahannya kita akan makin rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya dengan tegas dan rendah hati pada tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita dapat lebih kefahaman yang lebih jelas daripada ustaz-ustaz kita di luar sana dan sebagainya. Ustaz Lufi pun akan beri pada kita kesimpulan yang tuntas, insya-Allah. Mudah-mudahan. Silakan Ustaz. Last. Terima kasih banyak. Ustaz Fahim, boleh doa sikit doa? Allahumma salli ala Muhammad. Doa makan? Boleh, doa makan pun boleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Rabbana kashif 'anna al-'adzab inna mu'minun. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pengisian daripada Al-Fadhil Ustaz Fahim bercerita berkaitan dengan hijrah sempena penghijratan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang biasa kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum, sesungguhnya Allah tidak mengubah diri kita. Sekiranya pada hari ini kita sendiri tidak nak mengubah diri kita sendiri. Jadi maksud dia tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, untuk perubahan adalah bermula daripada diri kita sendiri, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, buatlah kebaikan, jangan kita mengharapkan balasan, bersedekahlah. Jangan tunggu kita kaya baru nak bersedekah, tapi bersedekahlah apa yang kita ada. Mudah-mudahan dalam apa yang kita buat pada hari ini, perubahan, penghijrahan ke arah yang lebih baik, sentiasa dalam limpahan redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahim di atas kesudian bersama dengan saya pada program Santai Jadi Sampai. Mudah-mudahan memberi manfaat kita bersama. Lepas ni Ustaz, boleh makan minum Ustaz, kat meja tu ada sediakan makan dan minuman dah. Dan juga kepada semua, terima kasih kepada sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami membicarakan berkaitan dengan hijrah, insya-Allah memberi manfaat. Insya-Allah pada minggu depan kita bertemu dalam masa yang sama, sesi yang sama. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kerana Allah, perpisahan juga nanti kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Channel TV.